السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dikasih Pak Imam Permusi Masjid Hari Jalan Rasulnya, Muslimin Muslimah, saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan limpah kurnianya pada malam yang mulia ini Allah himpunkan kita dalam satu majlis ilmu. Dan itulah sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah memilih kita untuk hadir dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan, ia tanda Allah mendorongkan untuk kita satu laluan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita melihat menerusi kitab yang tajuk Ringkas Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama fiqh, hadis, tafsir yang terkemuka dalam Syafi'i. Iaitulah pada bab yang ke surat 449 bertajuk Jalan-Jalan Kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Kalau tengok pada kitab asalnya, bab fi bayan kasrati turuqil khair, bab pada menyatakan begitu banyak jalan-jalan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan dan ibu-ibu Allah sekalian, ini tamu ni lalu yang tolak saja. Sini kita lalu. Baik. 489. Muka surat 489. Bab jalan-jalan kebaikan. 489 ya. Jumpa. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Ayat ini turun lebih 1400 tahun yang lalu. Khitabnya ataupun arahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahasa yang digunakan oleh Allah pada kala itu amatlah sesuai dengan orang-orang Arab yang tak ada ilmu tentang partikel yang paling kecil dalam hidup di muka bumi. Jadi Allah SWT berkata, zarrah ni bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu lama dia panggil biji sawi, halus, kecil. Tetapi dari sudut ilmu fizik moden, ternyata pada hari ini ada partikel yang sangat kecil, dan setiap objek yang kita lihat pada hari ini sebenarnya terbentuk daripada partikel-partikel yang kecil. Ya, tuan-tuan. Jadi bila kita di dunia membeli emas sebagai contohnya, timbangan emas yang ada di kedai-kedai emas ini, Masya Allah, begitu teliti sekali, halus. Yang kecil macam tu dia boleh
timbang. Nampak? Kalau manusia pun ada teknologi yang sebegitu, apatah lagi yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada hari ini bimbang CCTV yang ada di pejabat sebagai contoh. Nanti pun rasa tak senang. Nanti dipantau orang, dilihat, dikawal selia. Nanti di sudut appraisalnya, meritnya ada kekurangan. Kenapa bulan datang kau pergi tidur atau bersepak? Tapi kita tidak pernah mengambil berat bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki CCTV yang jauh lebih sophisticated daripada apa yang kita lakukan. Nampak tak? Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak ada satu patah perkataan pun yang terbit daripada mulutmu wahai saudara, melainkan ditulis oleh raqib dan juga atid. Ini dia tuan yang boleh bapak sekalian. Baik, ini adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang buat baik, Allah pasti akan tahu dan pasti akan lihat. Demikian juga sebaliknya, kalau orang membuat satu maksiat, walaupun orang lain tidak melihatnya, tetapi yang ada di sisi Allah itu pasti akan menunjukkannya dekat akhirat. Tak ada satu perkara pun melainkan Allah akan tayangkan balik semula di sisi. Baik. Kemudian tentang hadis Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, kullu yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu bainal ithnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun, wal kalimatu tayyibatu sadaqatun, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun, wa tumitu al-adha 'ani tariqi sadaqatun." Baik, maksudnya setiap ruas atau setiap sendi tulang manusia dibuatkan ke atasnya untuk bersedekah pada setiap hari. Mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Menolong orang lain, menaikkannya di atas kenderaannya atau membawa barangnya adalah dikira sebagai sedekah. Setiap langkah yang ditempuhi menuju kepada salat berjemaah adalah sedekah. Membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Ini adalah hadis yang menerangkan kepada kita sebahagian daripada peluang atau pahala. Cuba lihat sama-sama daripada langkah yang pertama. Dia bahawa Allah jadi kita ni tuan-tuan tidak kurang dari tubuh kita ni 300 lebih tulang sendi. Seperti disebut oleh ahli sains, ahli kaji tubuh manusia. Dalam tubuh kita ni lebih daripada 300 tulang dan sendi. Jari, tulang, kaki lagi ada berapa, tulang rusuk ada berapa. Lihat begitu kompleks ciptaan Allah SWT. Kalau kita nak balas semua ini kepada Allah dengan syukur, tak mampu tuan-tuan. Memang tidak akan mampu. Walau bagaimanapun Allah SWT ni Maha Kaya. Allah memudahkan untuk cara kita membalas balik nikmat dan keberniaan Allah SWT ni dengan perkara-perkara yang dihadapkan dekat sini. Dan itulah setiap hari terbitnya matahari, kita ada peluang untuk melakukan amal kebajikan, amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita baca pada ujung surah Al-Kahfi. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahad." Itu surah Al-Kahfi yang panjang, 110 ayat. Digalakkan untuk kita baca pada hari Jumaat atau malamnya. Kerana sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada sebelah malam ataupun hari Jumaat atau paginya, maka Allah beri kepada keluarga tersebut nur, cahaya yang menerangi hati mereka daripada Jumaat tersebut kepada Jumaat yang berikutnya. Dia macam bateri telefonnya, kita charge dia,
Nanti bila gunakan akan berkurangan akhirnya lenyap kemampuannya untuk kita gunakan lagi. Maka demikian tuan-tuan, dalam surah Kahfi yang dituntut kita untuk baca pada Jumaat agar memberikan nur kepada kita. Nur kita Tuhan. Bukanlah nanti kata lampu ya menerangi kegelapan itu satu bandingan mudah nak faham. Tapi dalam hidup ini kita kadang-kadang kena buat keputusan-keputusan yang penting. Betul tak? Kita seorang ayah buat keputusan yang penting untuk anak-anaknya, belajar dekat mana, sekolah mana yang paling baik, contoh. Kita seorang isteri, keputusan-keputusan yang kita kena buat. Kita seorang majikan, kita seorang pemimpin, kau nak politik, nak pilihan raya. Lagi penting ya, tuan-tuan ini boleh Allah sekalian. Jadi hanya orang yang hatinya disirami dengan nur saja akan dapat buat keputusan-keputusan yang baik, yang penting, yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya, surah Kahfi yang panjang itu 110 ayat yang dituntut kita untuk baca. Kalau kita belum ada kemampuan untuk baca, biasakan mendengar daripada imam-imam yang ada dalam telefon kita, dalam YouTube dan sebagainya. Dengar, lancarkan diri untuk baca. Bukanlah nak meninggalkan bacaan Yasin malam Jumaat, tidak. Bacaan Yasin itu bukan malam Jumaat saja kena baca, tiap-tiap malam kena baca. Ya, jangan baca pada malam Jumaat saja, sepanjang malam, sepanjang hari kena baca. Mana setiap hari kena baca surah Yasin. Lagi nak tidur baca surah Al-Mulk. Lagi baca surah As-Sajdah. Lagi baca 3 kul dan hembuskan kepada kedua tapak tangan, sapu ke seluruh tubuh mana yang dapat. Ya, tuan. Jadi dalam surah Al-Kahfi yang panjang ini Allah bawakan kepada kita beberapa kisah yang penting. Ada kaitan dengan bab yang sedang kita bincangkan sekarang, itu masalah. Allah bawa pertama kisah yang dipanggil sebagai penghuni gua selama 7 orang dengan anjing yang ke-8 itu, yang melarikan diri masuk ke dalam gua nak mengelakkan diri daripada dianiaya oleh raja yang zalim, raja yang sangat angkuh, yang tidak membenarkan sebarang bantahan kepada pandangan-pandangannya. Maka mereka melarikan diri masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan akidah masing-masing. Kisah kedua yang Allah bawa dalam surah Al-Kahfi iaitu kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi wassalam dalam perjalanan mencari ilmu. Nabi Musa dah jadi Nabi itu kekasih Allah pula, pun Allah masih lagi tuntut ke atasnya untuk mencari ilmu. Peristiwanya disebut dalam Bukhari dan Muslim, datang seorang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, siapakah orang yang paling alim di atas itu? Jawapan Nabi Musa, akulah orang ini. Lalu Jibril datang menegur Nabi Musa dengan berkata, tidak, sebenarnya ada orang lain yang lebih alim daripada kau. Pergilah kau untuk mendapatkan ilmu daripadanya. Apa tandanya? Tandanya ialah majma'an bahraini al-aqdiyahu kubah. Pergilah untuk berjumpa dengannya, tandanya ikan yang telah dimasak akan hidup hari esok. Nabi Musa pergi kepada dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir telah berkata, kau akan melihat aku melakukan perkara-perkara yang pelik pada tafsiranmu. Dengan sebab itu janganlah kau bertanya, mengapa aku buat begini? Maka Nabi Musa pun melihatlah kelakuan gajah pertama, iaitu merosakkan kapal, sedangkan nakoda kapal itu bagi mereka tumpang dengan percuma. Nabi Musa menegurnya, kenapa kau buat benda macam ini? Dengan marah sekali, kita dapat menumpang dengan percuma, tiba-tiba kau rosakkan. Mengapa buat begini? Maka Nabi Khidir berkata, bukankah engkau telah berjanji tidak mau bertanya kepada aku? Baik. Perkara kedua pula yang dilihat, turun daripada kapal, dibunuh dia seorang budak yang sedang bermain dengan rakan-rakannya. Lagi Nabi Musa terkejut, dah kata, dah syai'an nukra, kau buat perkara yang mungkar, perkara yang akal tidak dapat terima, mengapa kau buat begitu kepada budak kecil yang tidak berdosa? Jawapan Nabi Khidir lagi sekali, bukankah perjanjian jangan bertanya? Kalau kau tanya lagi sekali lepas ini, maka berpisahlah, kita tidak layak kau ikut. Dan akhir sekali Nabi Musa pun melihat perkara ketiga ganjil yang diperbuat olehnya, iaitulah dia wa amma jidalu fakana li ulamaini yatimaini bil madinah wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana
diajak oleh Khidir untuk membangunkan dinding yang hampir roboh itu, sedangkan penduduk tersebut tidak melayan kehidupan. 3 perkara pelik yang kemudian diperjelaskan oleh Khidir. Bila Nabi Musa bertanya lagi, mengatakan hadza firaqu baini wa bainik, sekarang cukuplah di sini saja pertemuan kita, kamu tidak akan dapat mengikuti aku lagi kerana kau akan melihat banyak lagi benda-benda yang dia. Ini seorang Nabi, tuan-tuan. Jadi Nabi diberikan ilmu oleh Allah, ada yang tidak diberi kepada Nabi lain. Maka dia layak buat begitu kerana ada wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Tapi kalau tuan-tuan melihat ustaz, tuan-tuan melakukan benda yang boleh, jangan tak tanya pula. Kena tanya. Melihat mimpi tuan-tuan buat benda yang boleh, kena tanya, kita tahu jawab. Kan? Kerana dalam dunia ini semua rakyat layak untuk bertanya, mengapa baca Quran ini, mengapa buat ini, mengapa mana pergi buat banyak ini, layak bertanya. Kerana kita hidup menggunakan syariat yang Allah Taala telah tetapkan dengan kanunnya yang tertentu. Baik tuan-tuan, Allah bawa kisah ini satu-satu, tapi kat hujung kesimpulannya ada banyak kisah-kisah lain dalam surah Al-Kahfi, juga kisah tentang Iblis yang telah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun bi'sa lidh-dhalimin badala. Allah jelaskan bahawa jin dan syaitan itu satu kategori yang jahat dipanggil sebagai syaitan, yang mana kerjanya adalah untuk menyesatkan manusia. Dan Allah bawa juga kisah Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah berkenaan dengan Nabi telah menjanjikan kepada golongan Arab musyrik, esok kamu datang, jawapan yang kamu tanya ada esok insyaAllah. Esok kamu datang, Nabi tidak sebut insyaAllah. Ya, itu mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi kata besok datang ada jawapan, Nabi tidak menyebut insyaAllah. Lalu Allah nampakkan turunnya wahyu selama 15 hari sebagai membuktikan bahawa wahyu itu adalah pemberian daripada Allah, bukannya sesuatu yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Panjang kita. Tapi kat hujung tu Allah SWT sebut pada kita, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nak tak kalau kami kabarkan kepada kamu golongan yang sangat sesat, dia buat benda yang silap tetapi disangkakan dia buat benda yang paling baik. Dan Allah SWT juga di hujung sekali, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak berjumpa dengan aku, mengharapkan keridhaan aku, mendapat syurga, mendapat balasan yang baik, maka hendaklah ke atasnya beriman dan beramal saleh. Jangan dia bersyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi maknanya amal saleh ini ada banyak. Bukan terletak pada sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, bukan itu saja, ada banyak lagi benda lain. Sebagai contohnya adalah kenyataan Nabi SAW dekat sini, menolong, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Dia merupakan satu sedekah dan dia merupakan amal saleh. Dia merupakan satu kebaikan. Lagi apa lagi? Menolong seseorang untuk naik ke atas kenderaannya. Nampak tak tuan? Menaik ke satu atas kenderaannya, memberi kemudahannya. Pendek kata apa tu yang berkaitan dengan kenderaan. Lihat orang bukan orang pergi tolong, lihat orang nak masuk parking, mudahkan. Ini masuk dalam bab membuat kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita orang Islam bila sentuh bab ni kata macam remeh-temeh sangat. Tapi itulah hakikatnya tuan-tuan. Betul kalau pergi ke negara-negara maju macam Europe sana, mereka ni amat prihatin sehingga nak parking pun kan ada parking untuk disable orang dia. Pergilah jalan ke mana-mana, ke UK ke Europe ke, lihat dipermudahkan untuk orang-orang cacat ni, untuk penggunaan dia macam-macam benda yang dipermudahkan. Kalau di negara Europe keseluruhannya, orang naik wheelchair ini semua free bagi, naik bas free, masuk museum free, pergi ke mana-mana ada laluan mudah untuknya. Tapi kat negara kita macam itu tuan. Ada parking untuk disable, tapi selama je orang yang tak disable parking. Dia kata, Ustaz,
kecilkan. Tapi dalam hadis mengatakan ini amal saleh. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang tak ada agama berfikir lebih baik daripada orang Islam kadang-kadang? Apa? Tuan-tuan pergi ke Singapura dekat saja. Kalau tuan-tuan beratur dalam list untuk masuk dekat immigration, dipermudahkan. Bawa anak, dipercepatkan. Bawa perempuan, dipermudahkan. Orang hantar wheelchair lagi, dimandikan. Tapi cuba tuan-tuan pergi ke Arab Saudi. Cuba tuan-tuan singgah kat Dubai. Tengok negara orang Islam tak faham hadis ni. Nabi suruh benda yang mudah saja, tuan-tuan. Ini semua terkeluar untuk dapat pahala yang sebenarnya. Apa nak buat? Nampaknya ramai di kalangan orang Islam kerugian. Pahala-pahala yang terbijak seperti ini yang dimudahkan, mereka tidak beramal dengan ini. Dia tuan-tuan, dia boleh wal kalimatu thayyibah sadaqah. Perkata yang baik itu sedekah. Jangan ingat perkara yang baik, perkata yang baik adalah walaupun saja. Kerana dalam Islam ada bab namanya targhib, ada bab namanya tarhib. Targhib maknanya berita-berita baik yang menggembirakan, yang memotivasikan. Tetapi ada kalanya manusia yang tidak dapat faham arahan-arahan yang bersifat motivasi. Maka tidak boleh bercakap itu dengannya, kena bercakap benda yang tegas, tetapi amaran kepadanya. Baguslah. Dia sedar. Dan ini juga termasuk dalam kata-kata yang baik. Jangan menyangkakan bahawa hikmah itu terletak pada kata-kata lemah lembut, memanjang-manjang. Macamlah setengah orang yang Allah beri harta banyak kepadanya. Bila Ustaz datang berceramah, Ustaz jangan cerita buat neraka, ya Ustaz jangan cerita buat mati, cerita buat syurga, cerita buat bidadari, cerita buat pengajaran pergi haji, cerita buat pengajaran pergi umrah. Saya baru saja hantar orang pergi umrah 500 orang, Ustaz bukan bertengah. Tapi cerita rasuah dia tak bersuruh. Apakah bercakap tentang rasuah itu bukan kalimah thayyibah? Siapa mengajar kamu untuk mengatakan bahawa dalam Quran Nabi sebagian tinggalkan sebagian? Siapa mengajar kamu? Oh, Ustaz boleh cakap begitu, Ustaz nanti kata neutral. Sedap kataan ini neutral. Neutral itu kamu yang letakkan atau Allah letak? Kataan neutral itu apa maksud neutral? Oh, neutral Ustaz masuk politik. Ini bukan kesian pada dia, tuan-tuan. Kejahilan dan kepandiran dia. Tahu kepandiran? Nak menyuruh orang berfikir jadi Pak Pati macam dia. Ini bukan marah, tuan-tuan. Dia kata tuan-tuan dia boleh kawan sekarang. Ustaz macam kau macam tu, nanti tak ada masuk TV lagi. Rezeki ini siapa yang letakkan? Manusia ke ataupun Allah SWT? Ini orang kita, tuan-tuan. Kenapa jahil sangat? Kalau tulis mau dia Datuk Ismail kamu saya kata kenapa bangga misalnya. Kalimah thayyibah adalah benda syurga neraka. Itu kalimah thayyibah, tuan-tuan. Seorang ulama besar Mesir, tuan-tuan tu berkenal namanya Syekh Ali Jummah. Dia anggap antara sanad Imam Syafi'i yang paling masyhur pada hari ini berakhir dengan Syekh Ali Jummah. Orang paling muda asal kenal Ali Jummah. Seorang guru yang hebat, pengajar Nabi dia penuh kasih sayang. Tiba-tiba dalam satu kuliahnya seorang Arab bertanya kepadanya soalan yang tidak wajar. Dia menjerit dan luar semua terkejut. Macam nak butuh jantung orang yang itu. Guru bertukar daripada seorang macam malaikat bertukar macam ni sekali menjerit. Kata wahai Nabi sekalian, kamu tak faham bahaya orang Mesir. Aku saja dia faham. Kalau bercakap macam pada dia macam cakap kamu tak bermanfaat. Dengan sebab itu aku menjerit sepenuh hati baru dia faham. Tak boleh kawan sekalian. Jadi kalimah thayyibah ini letakkan satu benda itu dengan cara yang betul, kerana pada waktunya, tempatnya, itu semua adalah hikmah. Itu semua bagi bijaksana. Jangan nak mandai-mandai, nak menegur-negur pula orang mengatakan tak neutral lah, tak hikmah lah. Orang nak cakap benda yang halal, yang haram, kamu pula nak tetapkan. Itu dia cakap, Ustaz, benda ni nanti dia orang. Dan Tuhan yang berhati dan dikasihkan sekalian. Siapa yang nak cakap kalau tak ada orang nak bercakap tentang perkara tersebut? Dalam sebuah masjid dia main muzik kuat-kuat. Datang seorang ustaz menegur.
Tuan-tuan, buka masjid, dinamakan masjid. La yubna li hadza. Masjid bukan dibina untuk kedua ini. Kalau tuan-tuan nak berlempang, bising-bising begini, kita buat satu program besar dekat buat pasal Nabi, kita main. Kalau masih tak sesuai, masih nak mengingatkan diri kita kepada Allah. Ya, Ustaz dia tegur. Oh, Ustaz malu dengan kami. Kalau saya tak sebut benda ni, bila saya dah sebut ni, beribu orang datang ni, bila mereka akan tahu bahawa hukum ni tidak dibenarkan. Nampak tak tuan-tuan? Dia nak kita jaga hati perut dia, nak jaga kepentingan dia, membiarkan orang sesat dalam salam, dalal dalam kesesatan. Tolong jaga keadaan. Jangan nak tegur orang ikut suka selera, ya. Nak tegur orang mesti berasaskan kepada Quran dan juga hadis. Jangan nak ikut selera kamu. Tapi misalnya masa berubah nanti orang Islam pecah. Tuan-tuan tahu tak? Berpecah atau tidaknya atas siapa tuan-tuan? Dulu ketika Nabi Muhammad SAW datang bawa Islam, maka Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan kepada Ali, kau juga kami pecah. Asalnya kami pada nak agama yang satu, agama yang berhala. Muhammad kata bukan agama itu yang betul, agama datuk kita Ibrahim betul. Kerana semua macam doa tidak. Manusia itu umat yang satu dalam agama Nabi Adam. Kemudian disesatkan Allah putuskan Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Ibrahim. Manusia sesat, asalnya agama hadis namanya. Itu juga bila kita sebut hal-hal punya Musa, nanti orang berpecah. Berpecah itu kamu ajar ke teman Allah ajar? Tuan-tuan yang berhati dan dikasih orang sekalian, ini masalah orang kita ni. Kan? Cara fikirnya silap. Lepas tu dia nak orang bersama fikir begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bawa daripada hadis, daripada sirah Nabi. Oh jangan, hadis sirah tidak boleh dipolitikkan. Kalau kamu tak pakai sirah Nabi, kamu nak pakai siapa lagi? Kamu nak pakai sirah Abu Lahab ke? Atau sirah Fir'aun yang kamu nak pakai? Dengar ni cerita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah menggunakan seorang khemah, seorang kafir namanya Abdullah bin Uraikah atau Uraikah. Dikatakan oleh para ulama hadis, contohnya Al-Ghani Al-Maqdisi, itu Imam Nawawi, Al-Imam As-Suhaili mengatakan memang dia tidak masuk Islam. Namanya Abdullah bin Uraikah atau Uraikah. Dibantu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, perjalanan saya medical. Walaupun dia seorang kafir. Kenapa ada orang macam Abdullah bin Uraikah yang Allah adakan? Itu kebetulan dalam sirah Nabi. Tapi itu menunjukkan harusnya bekerja dengan orang kafir selagi ada kesepahaman yang baik. Fahami betul-betul tuan-tuan, saya bukan cakap apa politik tau, saya cakap benda hakikat sejarah. Sampai pula ke Madinah, Nabi bekerjasama pula dengan Yahudi buat piagam bersepahaman. Kan ke orang Yahudi ini merupakan orang yang paling memusuhi Nabi Allah. Dan setiap dalam Quran turun menyatakan keburukan mereka, perlu apa buat perjanjian. Nampak tak tuan-tuan? Tapi ini semua guna kamu cerita bersirah hijrah ni buat apa? Oh, itu cerita lama, berlaku zaman dulu. Tapi Nabi tak sesuai untuk kamu makan lagi. Buat apa Nabi SAW kamu selawat-selawat kata nak ikut dia? Apa faedahnya? Kalau tidak dibaca dia hati dan diamalkan sirah Nabi SAW itu sunnah Nabi. Apa ada sunnah? Satu benda yang kita ikuti. Nampak tak tuan-tuan? Dia bercakap dengan sedang mulut tahu. Banyak orang masuk neraka kerana mulut yang tak betul, lidah yang tak betul, bercakap benda ikut nafsu. Ya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi, bercakap benda yang baik adalah sedekah amal saleh. Walaupun biasanya kadang-kadang tegas dan keras, hanyalah orang yang makan cini saja dalam semudah sini. Kalau orang tak makan cini, apa dia peduli? Tak kena pada aku. Benda ni baik, orang ikut. Nampak tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Baik, apa lagi disebut di sini? Wa bi kulli khatwatin atau khutwatin tamshiha ila salat salafah. Setiap langkah itu menetapkan Allah dia sebagai sedekah. Berapa peluang pahala ini? Kita duduk rumah nanti tak tahu buat apa. Kan? Duduk depan TV, tengok penyampai TV yang mendedahkan awalnya, yang coba roti, kan tuan-tuan?